Okey. Okey, baik. Dah okey, dah boleh? Dah. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang semua. Okey. Jadi ini adalah rakaman daripada kami kumpulan ke-6 set 23 untuk subjek GGA 5032 Falsafah dan Perkembangan di Malaysia yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusof bin Muhammad Noor lah. Okey. Jadi ini ahli kumpulan saya. Yang ni yang pertama Laun Chen Wei, kedua saya sendiri Muhammad Nur Salihin, ketiga Alice Entabari, keempat Nur Hazira Asma, kelima Nur Syuhra dan keenam Bibi Yana Anak Ajai. Okey, jadi ini adalah ahli kumpulan saya. Semuanya ada 6 orang. Okey, jadi tajuk kami, tajuk yang kami akan bentang adalah aspirasi murid ataupun aspirasi pelajar lah. Jadi untuk slide yang pertama saya akan serahkan kepada rakan saya yakni Alice untuk bentangkan. Okey Alice, sila. Okey. Okey, selamat petang semua. Okey, sebelum tu kita nak tahu apakah itu aspirasi pelajar. Okey, aspirasi pelajar adalah merupakan kesinambungan daripada aspirasi sistem, di mana dalam aspirasi sistem menekankan ada 5 perkara iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi pelajar ni bertujuan untuk memastikan setiap pelajar mencapai potensi yang ada pada diri mereka sepenuhnya sebagai pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini adalah untuk ditekankan untuk mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan yang seimbang pada setiap pelajar. Untuk aspirasi pelajar, terdapat 6 perkara yang pelajar harus miliki. Yang pertama adalah kemahiran memimpin, kemahiran berdewi bahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, pengetahuan dan identitas nasional. Untuk penerangan lanjut, saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya yang seterusnya. Saya nak teruskan dengan aspirasi yang pertama, pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numeracy. Kepentingannya ialah melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas dan memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Keupayaan literasi ialah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi semasa membaca dan menulis. Manakala keupayaan numeracy ialah keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah. Yang aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir. Pelajar berupaya mencari cara belajar untuk mendapat ilmu sepanjang hayat dengan menguasai berbagai kemahiran kognitif. Kemahiran yang pertama ialah pemikiran kreatif dan inovatif, tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan yang baru. Ini ialah proses menjana dan mengaplikasikan idea serta kreatif dan konteks yang tertentu. Kemahiran yang kedua ialah penyelesaian masalah dan penaklukan. Ini ialah keupayaan melama masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan deduktif bagi mencari penyelesaian dan membuat keputusan. Yang kemahiran ketiga ialah keupayaan belajar. Ini ialah keupayaan memacu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Next. Okey baik, untuk yang seterusnya adalah aspirasi ketiga yang ini berkenaan dengan kemahiran memimpin. Okey, jadi sebagai seorang guru dan juga
nanti kita akan ada anak murid. Jadi kita kena terapkan yakni kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ni kita ada 4 aspek lah, yakni keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Okey, untuk keusahawanan ni kita sebagai seorang guru perlu membimbing murid kita untuk dia menjadi seorang pelajar yang boleh orang cakap bijak dalam menyelesaikan masalah, pandai mencari peluang dan juga kita sebagai guru ni boleh mungkin mewujudkan kelab koperasi ataupun memberi tugasan seperti entrepreneurship dan sebagainya lah. Okey, dan yang kedua berdaya tahan. Berdaya tahan ni adalah seperti yang mana Dr. Yusof banyak tekankan dalam kelas, yakni untuk menjadi seorang pelajar yang berdaya tahan. Yang berdaya tahan maksudnya boleh berada di mana-mana and boleh survive. Dan juga jadi seorang pelajar yang mampu untuk menangani apa-apa rintangan lah. Okey, dan yang ketiga adalah kecerdasan emosi. Okey, kecerdasan emosi ni berkaitan dengan kita punya dalaman pelajar lah. Jadinya sebagai seorang guru, apa yang kita perlu terapkan kepada pelajar lah untuk apa yang perlu kita terapkan kepada pelajar adalah untuk menjadi seorang yang berfikiran positif, banyak membantu, boleh mempengaruhi orang lain secara positif dan juga kecerdasan emosi ni juga mampu cakap menjadi rasional untuk menyelesaikan sesuatu masalah itulah. Okey, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi, yakni ada dikongsikan oleh doktor di mana bila di tempat kerja pelajar lepasan universiti ataupun pelajar yang lepasan sekolah ni tak mampu untuk bercakap dengan orang lain ataupun tak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi di sekolah guru perlu bertindak ataupun perlu membimbing, mengajar murid-murid ini untuk berkomunikasi dengan baik dan dapat orang cakap berkomunikasi dengan orang asing ataupun orang yang sedang dia berurusan lah. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, kita pergi ke aspirasi yang keempat, yakni kemahiran dua bahasa. Okey, kita tahu di Malaysia ni kita terkenal dengan pelbagai budaya, pelbagai etnik. Jadi sebagai orang cakap rakyat Malaysia lah, kita perlu sekurang-kurangnya menguasai 2 ataupun 3 lah bahasa. Sebagai contoh, di sekolah sendiri kita ada bahasa Melayu, yakni bahasa pengantar kita, bahasa yang wajib kita gunakan, dan di setiap sekolah wajib ada subjek bahasa Melayu untuk pelajar itu menguasai dan juga untuk pandai berkomunikasi lah di Malaysia, sebab di Malaysia kita menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Okey, jadi dan juga untuk bahasa Inggeris, kita tahu pada senario kali ini kan, pada zaman era kali ini kita amat memerlukanlah penguasaan bahasa Inggeris ni, sebabnya kita target kita, dan juga kalau kita tengok kepada misi dan visi lah untuk guru ni untuk melahirkan ataupun memprodukkan pelajar di peringkat global ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi kita perlu fasih mahir bahasa Inggeris ini untuk berkomunikasi dengan orang luar. Dan juga mana kita sendiri tahu di luar untuk di tempat kerja lah, di tempat kerja nanti bila pelajar sudah masuk di alam pekerjaan, kita tahu antara cabaran pelajar untuk mohon pekerjaan sendiri sekarang, sesetengah orang perlu menguasai bahasa Mandarin. Suara staf ke sound? Yang seterusnya ialah aspirasi yang kelima, iaitu etika dan kerohanian.
Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adab sopan santun. Kerohanian adalah bermaksud ar-ruh iaitu batin yang berkaitan dengan jiwa. Selain itu, kerohanian adalah satu bentuk pembinaan yang menjadikan perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan insan dan sebab kejadiannya. Terdapat 3 konsep nilai bersama yang perlu diwujudkan oleh sekolah. Yang pertama ialah kerohanian iaitu memastikan murid mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup seperti mempunyai asas moral yang tinggi. Yang kedua ialah integriti iaitu memastikan murid dibimbing agar mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Yang ketiga ialah tanggungjawab sivik iaitu murid dibimbing ke arah sikap yang positif dan bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar. Maka dengan adanya pendidikan Islam dan pendidikan moral di sekolah mampu membangun nilai etika dan kerohanian murid supaya ia menjadi benteng kekuatan diri bagi menghadapi cabaran alam ke-21. Manakala aspirasi yang keenam ialah identiti nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara seperti perpaduan, keadilan, pendekatan yang liberal atau terbuka terhadap kepelbagaian budaya dan tradisi masyarakat dan sikap progresif terhadap sains dan teknologi merupakan dimensi-dimensi penting dalam usaha menentukan identiti nasional. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau lokasi harus berbangga jadi rakyat Malaysia. Silibus pendidikan sivik dan kewarganegaraan serta mata pelajaran sejarah adalah antara contoh yang dikenal pasti dalam dunia pendidikan yang bertujuan memupuk identiti nasional. Seterusnya, next. Assalamualaikum, saya Nur Syurahmati Ahmad. Mengapakah perlu ada aspirasi pelajar? Yang pertama, memastikan ilmu pengetahuan pelajar dapat menguasai dalam kemahiran berfikir aras tinggi (kebat). Kedua, memastikan pelajar dapat menyelesaikan masalah dan mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif. Tiga, melahirkan pelajar yang berpengetahuan khususnya untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Yang keempat, memastikan tingkah laku pelajar dan persepsi diri sendiri dan keadaan individu seorang tersebut. Membimbing. Yang kelima, membimbing pelajar agar menjadi pemimpin yang berkualiti dan pemimpin yang berakhlak baik. Yang keenam, meningkatkan penguasaan pelajar dalam menguasai pelbagai bahasa, memudahkan berkomunikasi dengan pelajar lain dan meningkatkan imej sendiri. Seterusnya saya serahkan kepada rakan. Jadi untuk yang terakhir ni, bagaimana untuk kita aplikasikan aspirasi pelajar di dalam sekolah ataupun terterapkan kepada pelajar kita sendiri. Sebenarnya ni untuk saya bincangkan di dalam kelas, tapi sebab ada kekangan masa tadi, jadi kita perlu buat video. Jadi ini sebahagianlah daripada pendapat saya, di mana bagaimana untuk kita aplikasikan aspirasi pelajar ini sebagai seorang guru lah. Kita pelajar lebih lebih banyak meluangkan masa dengan kita kalau nak dibandingkan di rumah. Kalau cakap di waktu di hari-hari biasa banyak menghabiskan masa di sekolah bersama dengan kita. Jadi kita sebagai seorang guru ni perlulah menerapkan keenam-enam aspirasi pelajar ini, yakni kita tahu tadi macam kemahiran berkomunikasi, kemahiran intelek, kemahiran berfikir, kemahiran etika dan kerohanian dan sebagainya lah tadi tu. Jadi itulah fungsi kita sebagai seorang guru, dan juga itulah salah satu, ni pendapat saya lah, daripada salah satu cara untuk kita apply aspirasi pelajar di dalam diri pelajar itu sendiri. Okey, baik. Itu saja daripada kami. Rasanya okey, baik. Jadi itu saja daripada kami. Kumpulan ke-6 set 23
Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.